Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira Nurida binti Zamri. Saya daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman akan membentangkan salah satu kertas konsep di bawah tajuk Teori Constructivism terhadap penggunaan WIG dalam pembelajaran bahasa Arab. Baiklah, seperti mana kita tahu, pembelajaran abad ke-21 salah satunya adalah berasaskan web. Ini seperti mana adalah terminologinya, iaitu daripada ciri-ciri pendidikan kini, iaitu cybergogi. Bermaksud penggunaan digital dalam pendidikan. Kerana ia dapat menghimpunkan pelbagai feature yang menarik seperti nota, video, latihan interaktif dan juga terdapat unsur-unsur gamifikasi yang diletakkan sebagai tapak pengharahan tugasan dan juga latihan serta ruang pertanyaan. Yang ketiga, dapat merangsang kogniti murid melalui pengetahuan sedia ada dan juga untuk menggalakkan proses pembinaan pengetahuan baru melalui penerokaan secara hands-on. Baiklah, terdapat 4 pernyataan masalah yang ditekankan bagi kertas konsep kali ini. Yang pertama, murid rasa jemu dan kurang pelibatan murid dalam PDPC terutamanya dalam pendidikan bahasa Arab. Rasa bosan, kurang minat itu dipengaruhi oleh pembelajaran berpusatkan guru sendiri. Apabila banyak menerima input daripada guru, maka murid akan jadi lebih pasif berbanding dengan pembelajaran berpusatkan murid itu sendiri. Yang ketiga, kekurangan aktiviti dan juga bahan bantu mengajar yang menarik bagi menarik minat murid meminati bahasa Arab. Dan yang keempat, kesedaran murid terhadap tanggungjawab mereka dalam menerokai ilmu pengetahuan yang baru kerana bergantung sepenuhnya terhadap input daripada guru. Baiklah. Objektif kajian kali ini adalah untuk mengenal pasti minat murid terhadap mata pelajaran bahasa Arab melalui penggunaan WIG. Yang kedua, mengenal pasti amalan pembelajaran kendiri dalam kalangan murid melalui penggunaan aplikasi WIG. Persoalan kajian adalah apakah penggunaan WIG dapat meningkatkan minat murid terhadap bahasa Arab? Yang kedua, bagaimanakah penggunaan WIG menggalakkan pembelajaran kendiri dalam kalangan murid? Baiklah, seterusnya adalah metodologi kajian. Kaedah kajian kami gunakan adalah kajian kualitatif. Instrumen kajiannya pula adalah temu bual di mana kami sendiri menelefon ataupun menghubungi peserta kajian iaitu secara kaedah video call ataupun Google Meet. Yang seterusnya adalah kami juga melakukan analisis dokumen sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data melalui latihan online di dalam penggunaan web WIG itu sendiri. Baiklah, dari segi persampilan pula, kami telah membuat kajian rintis iaitu terdapat 2 orang peserta kajian yang berlainan sekolah di mana masing-masing dilabelkan sebagai PK1 iaitu peserta kajian 1 dan PK2 sebagai peserta kajian 2. Baiklah, dalam analisis dokumen ini, pengkaji menjadikan gamifikasi dan latihan dalam talian sebagai salah satu aspek yang terdapat dalam aplikasi WIG ini sebagai dokumen sokongan untuk melihat sejauh mana kajian rintis ini berjaya. Baiklah. Instrumen kajian iaitu pengkaji merupakan instrumen utama bagi setiap kajian dijalankan. Kajian kualitatif yang menggunakan kaedah temu bual dan juga analisis dokumen secara terperinci. Analisis dokumen diambil daripada aplikasi ataupun pembelajaran digital kini seperti WordWall, Wiser.me dan juga LiveWorksheet. Dan pendekatan yang telah kami gunakan iaitu pendekatan secara temu bual semi struktur. Terdapat 3 item temu bual dalam kajian di sini. Baiklah, dapatan kajian hasil kajian kualitatif kami pada kali ini adalah yang pertama, penggunaan website WIG mempunyai bahan interaktif bagi meningkatkan minat murid. Yang kedua, website WIG menjadikan murid lebih bersemangat untuk belajar. So apa? Kalau kita tengok, web ini merupakan salah satu daripada cara ataupun kaedah pembelajaran baru kepada murid. Terutamanya pada mereka yang tidak pernah mengetahui tentang kursus web. Yang ketiga, website WIG menggalakkan pembelajaran kendiri dalam diri murid.
Kerana apa? Kerana murid ini sebenarnya dia dah didedahkan dengan teknologi. Jadi mereka lebih suka untuk explore satu web ataupun aplikasi itu sendiri. Kemudian website Wix meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap isi pelajaran. Sebab apa? Bila murid minat, jadi rasa ingin tahu, meneroka itu lebih meningkat berbanding dengan guru menggunakan kaedah yang lama. Jadi murid dah tahu dah kaedah lama, kita guna kaedah yang baru. Dan seterusnya, website Wix membantu dalam perkembangan kogniti murid. Baiklah, ini adalah salah satu daripada ataupun apa respon ataupun hasil temubual kami dengan peserta kajian. Antaranya, mereka menyatakan bahawa website ini senang untuk digunakan dan murid rasa seronok dengan segala elemen yang terdapat dalam aplikasi Wix ini. Dan aplikasi Wix ini juga dikatakan mampu untuk membantu mereka meningkatkan kefahaman mereka dalam pembelajaran bahasa Arab. Kerana dalam pembelajaran aplikasi ini terdapat kemahiran-kemahiran tertentu yang difokuskan oleh guru bahasa Arab itu sendiri. Hasil dapatan daripada perbincangan kajian rintis, kami mendapati bahawa penggunaan Wix mampu menarik minat murid bagi mempelajari bahasa Arab. Yang kedua, penggunaan Wix dapat menggalakkan pembelajaran kendiri. Kerana apa? Murid bebas untuk menggunakannya bila-bila masa dan juga di mana-mana sahaja. Yang ketiga, penerokaan teori konstruktivisme melalui penggunaan aplikasi Wix dapat dalam pembelajaran kendiri. Dan yang terakhir, murid lebih terdorong untuk menerokai pembelajaran secara hands-on. Kesimpulannya, kita sekarang hidup di zaman 2022 di mana perkembangan teknologi itu sangat pesat dan berluasan, termasuklah teknologi pendidikan. Jadi penggunaan multimedia secara interaktif ini dan ada juga unsur-unsur gamifikasi ini sangatlah relevan dan mesti diaplikasikan terutamanya dalam pembelajaran bahasa Arab. Kenapa? Kita tak mahu bahasa Arab ini dianggap sebagai penggunaan metod pengajarannya lama. Kita pun nak seiring dengan pembelajaran dan pendidikan berteknologi kan ciri-ciri dunia digital. Dan kami harapkan adalah kajian ini dapat memberi keyakinan serta mendorong para guru bagi mengamalkan gamifikasi dan juga teknik digital dalam pembelajaran mereka. Baiklah, jika kita lihat ini adalah paparan tadi. Apa yang saya nak tunjuk adalah apa yang ada dalam Wix ini antaranya adalah mulahazat. Mulahazat ni iaitu nota-nota ringkas. Nota-nota ringkas, video, latihan berunsurkan digital dan juga permainan. Baiklah, ini adalah pergi kepada mulahazat. Ini adalah contoh latihan atau contoh nota yang diletakkan iaitu dalam bentuk video. Jadi murid boleh dengar dan mengulang kaji sendirilah. Kemudian kita juga ada latihan di sini mana-mana saja. Jadi kita tahu cara untuk menulis, kaedah penulisan itu sendiri. Ini adalah contohnya lah. So visual, ada unsur-unsur bunyi, ada unsur-unsur elemen ilustrasi juga banyak dimasukkan. Yang dimasukkan dalam penggunaan aplikasi Wix ini. Dan guru dan juga murid boleh untuk memilih sama ada ingin melakukan latihan online ataupun bahan bercetak. Sekian dari daripada kami. Sekian, terima kasih.